أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون وقال تعالى ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الكافرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya muliakan barisan kepimpinan Mak Tafiz Sains Fatimatul Zahra, barisan guru, kaki tangan, murid-murid dan seterusnya para penonton yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk berada di bulan Syaban yang mulia. Syaban dalam bahasa Arab daripada perkataan Sya'bun, maknanya bulan yang di dalamnya, di dalam bulan ini mengalir, merebak jalan-jalan kebaikan. Yatasya'abu minhu al-khairul kathir. Akan mengalir ataupun merebak daripada bulan ini kebaikan-kebaikan yang banyak. Salah satu daripada kebaikan yang kita nak kongsikan bersama pada petang ini, Masya Allah, itu bagaimana perbincangan kita pada petang ini berkenaan dengan kedahsyatan Padang Mahsyar. Yang mana kita sebut Padang. Padang tu kalau dalam bahasa Melayu ni macam satu tempat yang kecil. Padang yang lapang tapi kecil. Tetapi luasnya Padang Mahsyar ini jauh lebih luas daripada 7 petala langit dan bumi. Masya Allah. Jadi sebab itulah dalam menggambarkan keadaan Padang Mahsyar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu Ardul Mahsyar ini bayda afra. Dan putih seputih-putihnya, afra ini kemerah-merahan. Masya-Allah, kaqirsatin naqi, sebagaimana halusnya tepung-tepung. Itu kehalusan Padang Mahsyar. Laisa fiha alamun li ahadin, dan di sana tidak ada bezanya Padang Mahsyar dengan dunia-dunia ini dipenuhi dengan signboard. Papan tanda. Dan orang beritahu ini tanah milik si fulan bin si fulan. Ini tanah kerajaan. Ini tanah untuk dijual. Ini tanah untuk disewa. Ini tanah untuk di berbagai-bagai perkara nak dibuat di tanah ini plan-plan. Tetapi Padang Mahsyar laisa fiha alamun li ahadin. Tidak ada sebarang signboard ataupun papan tanda milik sesiapa pun. Bahkan Padang Mahsyar merupakan padang yang sangat gelap. Yang mana ulama kata terangnya matahari, walaupun matahari berada sekitar 1 mil di atas kepala manusia, di Padang Mahsyar nanti matahari berada 1 mil di atas kepala manusia, yang mana perawi hadis mengatakan aku tidak tahu apakah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan makna 1 mil. Apakah 1 mil itu 1 kilometer? Mil itu 1 kilometer, ataupun 1 mil juga bermaksud batang celak yang selalu manusia gunakan untuk mencelakkan mata mereka di dunia. Itulah jarak antara matahari dengan kepala manusia. Dan tadi waktu nak datang sini kami berbincang bagaimana keadaan polis yang duduk jaga di sempadan negeri ni, tengah panas di atas jalan tar. Kita nak duduk sekejap dia tak mampu nak berdiri tengah panas teriknya matahari. Bayangkan ulama kata di Padang Mahsyar bukan 1 matahari, boleh jadi 12 biji matahari di atas kepala manusia. Kepanasan matahari itu ditingkatkan oleh Allah Ta'ala, kepanasannya kepada 99 kali ganda lebih panas daripada matahari di dunia. Kalau sekarang matahari jaraknya lebih kurang 1 juta kilometer,
daripada kepala kita pun kita terasa bahangnya. Panasnya matahari. Duduk lama-lama di bawah terikan matahari boleh menyebabkan satu orang hamba Allah boleh kena demam, kan? Ataupun selesema, sakit kepala. Tetapi bayangkan manusia akan berada di padang mahsyar dalam satu tempoh yang kita semua baca, iaitu yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Satu hari yang mana kadar satu hari di sisi Allah itu menyamai 50,000 tahun dalam perkiraan masa manusia di dunia ni. Hari ini kita semua tahu kita hidup pun tak sampai 60 tahun. Nak menghabiskan 100 tahun, 1000 tahun, rasanya macam mustahil. Tetapi keberadaan setiap orang manusia di padang mahsyar berbeza satu alam berbeza. Untuk orang beriman mungkin jarak tempoh keberadaan mereka mungkin sekadar waktu yang ringkas, kan? Dalam kubur untuk orang biasa 40,000 tahun, bagi orang beriman seperti menunaikan solat sunat qabliyah subuh, masya-Allah, 2 rakaat sebelum subuh. Untuk orang beriman begitu juga tempoh keberadaan kita di padang mahsyar menjadi pendek, dan layanan Allah Taala berbeza kepada orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Sebab itulah Nabi SAW beritahu, jangan kalian cemburu kepada para pendosa. Hari ini kita tengok banyak orang buat dosa, dia kata tak ada masalah, saya makin buat dosa, makin banyak nikmat Allah bagi. Kan? Makin kaya, makin sihat, kan? Makin dibuat salah, makin banyak. Masya Allah, Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia, sehingga akhirnya dia semakin jauh daripada Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kami akan istidrajkan mereka sekira-kira mereka tak menyadari. Mereka sangka nikmat itu adalah tanda sayang Allah kepada mereka, tanda mereka dalam ridha Allah. Jadi mereka banyak buat dosa, makin banyak nikmat, makin tak solat, makin banyak rezeki datang. Tetapi Allah beritahu, umli lahum, kan? Kami biarkan mereka sehingga akan tiba satu masa kami tangkap mereka, inna kaidi matin, tangkapan kami sangat berat. Salah satu daripada tangkapan Allah Ta'ala di padang mahsyar nanti. Kita sangka, oh lambatnya padang mahsyar, kan? Jadi orang yang zalim ni, buat dosa ni, dia boleh buat dosa banyak-banyak. Tetapi Allah beritahu, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kamu sangka Allah tu lupa dosa-dosa yang telah dibuat oleh orang-orang zalim ni. Allah lalai. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar. Allah cuma tangguh sikit je, kan? Pada pandangan manusia jauh akhirat ni. Kiamat itu jauh. Yauma yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Kami cuma tangguh sikit. Liyaumin tashkhasu fil absar. Allah gambarkan hari kiamat pada mahsyar adalah hari di mana mata manusia terbeliak, kan? Menghadap Allah Ta'ala itu, muhti'ina muqni'i ru'usim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatum hawa. Kepala tertunduk, kan? Masya Allah, hati mereka kosong, tak tahu nak pergi ke mana. Kalau kita berjalan dekat dunia ni, kita ada hala tuju nak pergi, destinasi nak pergi. Pada mahsyar terlalu luas, tak ada signboard nak pergi ke mana. Semuanya bergerak ke satu tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan bagaimana keadaan kita dibangkitkan. Itu yang pertama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, innakum satatuna rabbakum yaumal qiyamati hufatan. Kalian akan dibangkitkan bertemu dengan Tuhan kalian dalam keadaan berkaki ayam. Sekarang ni semua orang ada selipar, kan? Masya-Allah, kan? Dan kita menggambarkan orang yang tak pakai selipar ni macam orang kolot, kan? Tapi hakikatnya nanti di padang mahsyar semua orang sama aja Allah Taala bangkitkan sebagai hamba Allah yang hina dina. Dekat dunia, Masya Allah, kita rasa dia hebat, kan? Orang sombong dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam rupa seekor semut yang halus, kata Nabi. Semut kecil. Macam mana dekat dunia ni, Masya Allah, semut kita kadang-kadang tak perasan, terpijak. Orang sombong di dunia ni dibangkitkan di hari kiamat dalam rupa seekor semut yang halus. Orang nak pergi berjalan menuju ke medan mahsyar, pijak dia pun tak perasan. Dan pendosa-pendosa dibangkitkan di hari kiamat nanti, yang Allah Ta'ala bagi peluang kepada mereka buat dosa di dunia ni. Jangan kamu cemburu kepada pendosa kerana kamu tak tahu apa mereka akan dapat di hari kiamat. Mereka berjalan kaki menuju pada mahsyar, sementara orang beriman menaiki kenderaan, orang kafir berjalan dengan wajah mereka di muka bumi ini. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, bagaimana mereka boleh jalan dengan wajah? Tak pernah tengok orang jalan dengan melesekkan muka ke tanah ni, tak pernah kami tengok seumur hidup kami.
Kalau zaman kita ni ada TV, kita boleh bisa tengok orang jalan dengan tangan dalam TV, kaki ke atas, orang main break dance kan, hip hop, kita nampak orang tu boleh guna muka untuk menari. Tetapi sahabat Nabi dulu dia tak nampak kan, macam mana nak terbayang orang berjalan dengan wajah. Maka kata Nabi SAW, Allah yang mampu memperjalankan manusia di dunia dengan tapak kakinya, Allah yang sama mampu berkuasa untuk menjadikan manusia berjalan dengan wajah mereka. Nanti di hari kiamat kamu akan tengok orang kafir mengelak busuk, mengelak batu-batu terkena wajah mereka dalam keadaan manusia begitu ramai sekali waktu itu. Jadi hufatan, yang pertama berkaki ayam. Uratan, bertelanjangan. Tak kira siapa. Di padang mahsyar semua sama. Sampai Siti Aisyah radhiyallahu taala tanya, ya Rasulullah, apakah kita tidak rasa malu di hari kiamat nanti masing-masing tengok aurat orang lain? Masya Allah, Nabi SAW beritahu, ya Aisyah, sesungguhnya keadaan pada mahsyar begitu menakutkan, begitu dahsyat, sehingga setiap orang tak ada masa nak fikir tentang orang lain. Masya Allah, 3 tempat kita akan lupakan insan yang paling kita kasih. Yang pertama sekali, Masya Allah, ketika mana kita semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ketika mana amalan kita ditimbang. Dan yang ketiga, ketika mana kita berada di bumi mahsyar ini, keluar daripada itu kita lupa, tak ingat siapa dah. Bangun-bangun di padang mahsyar, otak kita tak ingat mak ayah, tak ingat adik-beradik. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang hanya concern, risau tentang diri dia. Macam mana saya nak lepas daripada musibah panas ini, daripada susah ini, daripada letih ini, daripada lapar ini, daripada dahaga ini. Dan Nabi SAW beritahu, kalian dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan paling lapar, paling dahaga, paling telanjang, sangat perlukan pakaian, tetapi tidak ada pakaian. Hanya Rasulullah SAW beritahu, orang pertama dapat pakaian adalah Nabi Allah Ibrahim AS. Kerana dia pernah ditelanjangkan dalam menjalankan dakwah di hadapan Namrud. Namrud telah telanjangkan dia, malukan dia. Untuk itu Allah istimewakan Nabi Ibrahim, orang pertama mendapat pakaian di padang mahsyar. Tetapi selain daripada itu, semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Tak sedarkan diri, berjalan dalam keadaan ghurlan ghair makhtun, dalam keadaan kepalanya masing-masing botak, dan kita masih belum berkhatan lagi. Dalam keadaan, bahkan kalau kita tengok ayat Quran, Allah beritahu, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami mulakan penciptaan manusia, dalam keadaan itu Allah bangkitkan. Kalau Allah bangkitkan kita dalam keadaan kita dah tua, remaja, tua macam sekarang ni, okeylah. Tetapi kita mati dalam keadaan kita dah tua, Allah tak akan balikkan kita di padang mahsyar menjadi seorang bayi. Tetapi bayi yang macam mana? Allah beritahu dahsyatnya pada mahsyar, yauma yaj'alul wildana syibah. Kanak-kanak pun tumbuh ubai. Balik di padang mahsyar kerana dahsyatnya, tak pernah tengok satu alam yang begitu ngeri, begitu panas, begitu menakutkan, begitu lapar, manusia dalam keadaan huru-hara, masing-masing fikir nak selamatkan diri sendiri saja. Waktu itu Allah Ta'ala beritahu, dan manusia akan kembali kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana harta yang banyak tak boleh tolong kita, anak yang ramai sikit pun tidak memberikan kebaikan pada kita, golongan yang ramai, pemimpin yang ada banyak pengikut di dunia ni, sedikit pun sahabat-sahabat, Masya Allah, la yas'alu hamimun hamima, kawan karib tak tanya khabar kawan di sebelah dia, yubassarunahum, pada hari itu saling melihat, nampak ini kawan member aku dulu dekat dunia ni. Sepatutnya kita kalau dalam susah cari member dulu. Tetapi Allah beritahu, yawaddul mujrimu, setiap pendosa kembali berjumpa dengan Allah, dalam hati dia bercita-cita, lau yaftadi min adab yaumi idzin bibani, kalau aku boleh tebus sengsara pada mahsyar dengan anak-anakku ini, ya Allah, lemparkan semua anak aku dalam neraka, ya Allah, wa sahibati wa akhi, lemparkan isteri aku ke dalam neraka, ya Allah, lemparkan adik-beradik aku dalam neraka, ya Allah, waman wa fasilati allati tuwi, kaum kerabat saya, satu kabilah, lemparkan semuanya ke dalam api neraka, waman fil ardi jami'an, kalau perlu lemparkan seluruh penduduk dunia ni ke dalam api neraka, thumma yunjih, asalkan boleh selamatkan saya seorang, lakukanlah wahai Allah. Tapi Allah bukan buat begitu. Hari itu tidak ada tebusan, kan? Orang kafir ni, Masya Allah, innal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yaljal jamul fi samil khiyat. Tak akan masuk syurga dah orang kafir ni.
Selagi mana unta tak masuk dalam lubang jarum, selagi itulah orang kafir tak akan dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ini gambaran tentang dahsyatnya padang mahsyar. Sebab itulah Nabi ni insan yang kasih kepada kita. Nabi tak nak kita susah di sana. Walaupun susah di sini, sama juga. Sahabat Nabi lapar di sini, miskin di sini, susah di sini, tapi tak sama dengan susah di padang mahsyar. Sebab susah di sini masih ada orang boleh ambil tahu tentang kita. Lapar di sini, kereta rosak tengah jalan, masih ada orang. Tetapi Masya Allah, susah di padang mahsyar, semua orang masing-masing, hatta Nabi-Nabi pun, jangan kata mak ayah, Nabi-Nabi pun keluar daripada mulut mereka perkataan nafsi, 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 nafsi. Aku sibuk dengan urusan aku, tak ada masa nak ambil tahu tentang urusan orang lain. Jadi 3 golongan berjalan kepada mahsyar, satu sinfan yamshi ala rukban. Nabi beritahu 3 golongan berjalan. Satu golongan mereka menuju ke medan mahsyar dengan menaiki kenderaan. Ulama kata kenderaan apa? Sebagian ulama menafsirkan itulah binatang-binatang yang kita korbankan di dunia ini pada bulan Hari Raya Haji. Itulah tunggangan bagi orang beriman di padang mahsyar nanti. Kan? Sebab itu digalakkan kita ni masa korban, carilah binatang paling besar, paling sihat, paling kuat. Kerana itu akan menjadi tunggangan kita untuk bergerak menuju ke medan mahsyar. Orang beriman pula Allah Ta'ala beritahu, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa biaymanihim busyrakumul yauma jannat. Hari di mana kalian lihat laki-laki mukmin dan wanita mukminah saat mereka berjalan, nur terang benderang di kiri kanan mereka. Allah bagi cahaya. Di padang mahsyar tak ada cahaya melainkan cahaya yang Allah bagi. Yauma la zilla illa zilluh, tiada bayangan melainkan bayangan yang Allah Ta'ala sediakan. Hari itu cahaya datang daripada mana? Cahaya datang daripada iman dan amal yang kita kerjakan di dunia ini. Daripada sembahyang, daripada zikir, daripada adik-adik semua mengajar tahfiz, mengajar Al-Quran. Ini semua akan jadi cahaya, sumber cahaya untuk kita. Masya Allah, bahkan dalam ayat lain Allah Ta'ala beritahu pula orang beriman berdoa kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jangan padamkan nur kami ini. Kan, ampunkan dosa kami ya Allah. Kami takut tengah berjalan padam lampu, padam cahaya. Kan, tetapi orang munafik pula dinampak orang beriman ada cahaya yang banyak, nak tumpang cahaya. Sebab dekat dunia dia pun ikut, orang beriman pun ikut main-main. Kan, ikut pun main-main, tidak ikhlas, ikut orang beriman. Yauma taral munafiqin wal munafiqat yaquluna rabbana yauma taral wal munafiquna wal munafiqat. Yang mana ayat dia? Itu mereka mengatakan unzuru naqtabis min nurikum. Tunggu jalan laju sangat. Hampa jangan jalan laju sangat, deras sangat. Kami nak tumpang cahaya kamu. Boleh tak tumpang? Sebab orang beriman ada cahaya banyak, boleh tumpang jalan belakang. Macam hari ni Masya Allah, kalau ada lampu depan, kereta depan, kita yang tak ada lampu ni pun boleh jalan pelan-pelan. Tapi kalau di jalan laju tinggal kita, habis. Kan? Kita terkial-kial nak cari cahaya. Waktu itu orang beriman jawab apa? Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Kan, kembali ke belakang kamu. Iaitu kembali ke dunia. Faltamisu nura, carilah nur di dunia. Rupanya dunia tempat untuk kita mencari cahaya, bukan sekadar bekalan, cahaya untuk kita gunakan lampu ini di padang mahsyar nanti. Kerana alam akhirat, walaupun ada matahari di atas kepala, waktu itu bukan matahari yang menerangkan. Kan? Sebab alam akhirat alam yang berbeza daripada dunia. Dunia ada matahari terang. Akhirat ada matahari pun tak terang. Yang menerangkan alam akhirat adalah nur iman dan nur amal. Maka hadirin dan rahmati oleh Allah sekalian, itu golongan pertama. Dan mereka pun sampai ke tempat mereka. Dan ulama kata, Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran, kita ni semua akan yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Hari di mana kami bangkitkan orang muttaqin di pada mahsyar, semuanya berdelegasi. Semuanya berjemaah. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, setiap orang ada imam dia. Wa idzan nufusu zuwijat, setiap nyawa dihimpunkan dengan geng-geng dia di dunia. Kalau geng Quran, bangkit dengan geng Quran. Geng kuat mengaji, bangkitkan dengan geng kuat mengaji. Geng kuat zikir, zakirin, dibangkitkan bersama dengan kumpulan zakirin. Geng pendakwah, dibangkitkan sama-sama pendakwah. Nanti Allah Ta'ala akan susun kita ni ikut jemaah kita.
Dan delegasi yang paling istimewa sekali berjalan di padang mahsyar adalah delegasi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangun, Nabi kejutkan Sayyidina Abu Bakar, kejutkan Sayyidina Umar, kejutkan masya-Allah Azwajul Mutahhara. Nabi pergi ke kuburan Baqi', bangunkan sahabat-sahabat, para tabi'in, para ulama, para syuhada yang dikebumikan di kuburan Baqi'. Nabi SAW akan pergi ke perkuburan Ma'la di Makkah, bawa orang beriman termasuk Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha untuk berjalan bersama dengan Nabi SAW dengan cahaya masing-masing. Bayangkan nur daripada sahabat-sahabat, nur daripada Rasulullah SAW berjalan dengan cahaya yang sangat terang, dan delegasi ini tiba di tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak pandangan di mana di mana tempat Allah Taala akan hakimi kita semua. Allah Taala akan hakimkan kita. Hakikat sebenarnya ulama kata segala tempat berkenaan dengan manusia ni di dunia. Akhirat pun di dunia, dunia pun di dunia. Kan? Bila mana ditanya kepada tentang bumi Syam, maka dijawab, inilah sesungguhnya, inilah bumi mahsyar dan inilah bumi mansyar. Kan? Mahsyar tempat perhimpunan dan mansyar tempat dibagi-bagikan, distribusi manusia yang akan masuk syurga, manusia akan masuk neraka di bumi Syam. Wallahu a'lam. Kan? Ada pendapat mengatakan bumi Syam adalah bumi mahsyar. Ada pendapat mengatakan tempat lain. Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Maka hadirin dan rahmatul Allah, bergerak kumpulan pertama, kumpulan kedua berjalan kaki. Pendosa-pendosa jalan kaki. Berapa ribu tahun, berapa ratus tahun nak sampai, Allah saja yang tahu. Orang kafir berjalan dengan wajah mereka sampai di tempat yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Waktu itu malaikat halau kita, 70,000 malaikat diarahkan untuk halau manusia bergerak. Semua kena berjalan. Maka sampai di tempat yang ditentukan oleh Allah, manusia menanti. Bila Allah Ta'ala nak tajalli, bila Allah nak muncul, bila Allah nak tampil. Kan? Kami ni dah lapar nak menghadap Allah. Satu lapar, satu takut, bimbang, hisab belum dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah sekian lama nanti, wallahu alam berapa ribu tahun tunggu, akhirnya Allah SWT beritahu dalam Quran, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Tuhan telah bertajalli. Allah Ta'ala mentajalli dengan satu keadaan yang layak dengan kedudukan Allah, tak boleh digambarkan dengan lidah kita sebab benda ni benda ghaib. Tetapi bila mana Allah Ta'ala bertajalli, dalam ayat yang lain Allah beritahu wa asyraqatil ardu binur rabbiha. Tiba-tiba bumi mahsyar yang gelap gelita tadi menjadi terang seterang-terangnya dengan nur Allah Ta'ala. Bagaimana indahnya nur Allah? Tuan-tuan semua baca dalam surah An-Nur, Allah Ta'ala menggambarkan Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nuri kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujaja, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar, nurun ala nur, cahaya di atas segala cahaya. Yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah, itu gambaran nur yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita dalam Al-Quran. Tafsirnya tuan-tuan tahu, terjemahannya tuan-tuan tahu. Maknanya begitu terang dan indahnya nur Allah Ta'ala, tak boleh digambarkan dengan kata-kata. Wal malaku saffan saffa, malaikat turun bersaf-saf, kumpulan malaikat turun bawa arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hamalatul arsh, pemikul arasy Allah Ta'ala. Ada ulama kata sebelum kiamat 4 orang malaikat pemikul arasy, dan di hari kiamat nanti wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah, 8 orang malaikat pemikul arasy yang akan bawa turun arasy daripada tempatnya turun kepada mahsyar untuk Allah Ta'ala jadikan bayangan arasy yang sebenarnya arasy Allah Ta'ala ni merupakan bumbung bagi syurga Jannatul Firdaus. Saqfuha arsyur rahman. Bumbung syurga Jannatul Firdaus ini adalah arasy Allah Ta'ala, dibawa turun sekejap ke medan mahsyar untuk Allah Ta'ala bagi teduhan kepada ahli-ahli syurga. Di kalangan orang beriman akan duduk di bawah bayangan arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka setelah itu Allah SWT perintahkan malaikat-malaikat susunkan mimbar-mimbar sebagai kerusi untuk di bawah naungan arasy Allah Ta'ala. Tempat duduk di atas kerusi tersebut, di atas mimbar tersebut ada timbunan kasturi. Kan? Masya Allah, ada kasturi hitam, ada kasturi putih yang sangat wangi. Maka akhirnya Allah telah perintahkan para malaikat menjemput para anbiya alaihi wassalatu wassalam, dimulai dengan Nabi kita Muhammad SAW,
disertai pula dengan Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ulul Azmi mengambil tempat masing-masing. Sebab itu kita berdoa untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anzilhul maq'adal muqarraba 'indaka yaumil qiyamah. Ya Allah, letakkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada kedudukan yang paling hampir dengan arasy Allah Taala nanti di hari kiamat. Mana kerusi paling hampir dengan Allah Taala adalah adalah kursi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada ghayatul qurb, bersangatan hampir Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Tuhannya, masya-Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dua benda. Yang pertama, aku bangkit, aku tengok Nabi Ibrahim sudah berpakaian. Yang kedua, bila bangkit, bila sampai di pada mahsyar, tengok Nabi Musa alaihissalam meletakkan tangannya pada tiang arasy Allah Taala, kerana boleh jadi Nabi Musa alaihissalam dikecualikan daripada apa? Pengsan. Kebanyakan manusia ni pengsan bila menyaksikan kehebatan Allah, kan? Tetapi Nabi Musa alaihissalam, Allah beritahu la yahzunuhumul faz'ul akbar wa tatalaqahumul malaika, mereka tidak dikejutkan oleh faz'il akbar, kejutan yang besar. Nabi Musa alaihissalam pernah pengsan di dunia, jadi dia tak pengsan lagi di alam akhirat. Maka Allah Taala suruh malaikat jemput para nabi, para rasul, kemudian dijemput lagi tuan-tuan aina syuhada, di manakah orang mati syahid, ambil tempat duduk kamu di bawah arasy Allah Taala. Ainal a'immah, di manakah para imam, para ulama, ambil tempat kamu di belakang para syuhada. Ainal muadzinun, di manakah para muazzin, ambil tempat kamu. Aina hamalatul Quran, di manakah penghafal Quran di dunia, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, di pada mahsyar duduk di sebelah malaikat kiramin bararah. Dan masya-Allah dijemput 7 golongan yang Nabi sebut dalam hadis, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan akan duduk di bawah naungan arasy Allah Taala pada hari di mana tidak ada bayangan teduhan, melainkan satu teduhan saja, tidak ada payung, tidak ada pokok di padang mahsyar, satu bayangan saja. Yang pertama, syabun nasya fi taatillah, remaja yang membesar, korbankan keinginan hawa nafsu, nak buat nakal macam orang lain, nak bebas macam orang lain, tapi kerana takutkan Allah, beribadat kepada Allah, jaga aurat, jaga kita punya maruah diri kita semata-mata kerana Allah. Allah jemput kita khusus duduk di bawah naungan arasy Allah Taala di hari kiamat. Yang kedua, masya-Allah, laki-laki yang bersedekah, tangan kanan bersedekah, tangan kiri tak tahu. Insya-Allah hari ini pun kita ada peti infak, masya-Allah, untuk berinfak. Kalau mungkin ada yang nak berinfak untuk mak tahfiz ni, dialu-alukan, tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Maknanya begitu banyak berinfak, tak berkira-kira seluk poket bagi. Ini golongan yang sangat disukai oleh Allah, dapat duduk di bawah teduhan arasy Allah Taala. Yang ketiga, masya-Allah, laki-laki yang mana masya-Allah berkasih sayang semata-mata kerana Allah. Allah SWT tanya, ainal mutahabbuna li jalali, di manakah golongan yang berkasih sayang di dunia semata-mata kerana aku? Al yauma uzilhum fi zilli yauma la zilla illa zilli. Hari ini aku akan letakkan mereka di bawah teduhan arasy-Ku. Golongan ni tak banyak ibadat, tak banyak sembahyang sunat, tapi di dunia sangat akrab, kasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu amalan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Taala. Golongan yang ketiga, masya-Allah, laki-laki yang mana zakarallaha khalian fafadat ainahu, kan? Laki-laki yang mengingati Allah bersunyi diri seorang-seorang. Bila sebut laki-laki ni automatik, perempuan pun sekali juga. Duduk seorang-seorang berzikir pada Allah sampai mengalir air mata, kan? Kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana seterusnya, masya-Allah, laki-laki rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang mana hati sanubarinya sentiasa dekat dan rapat dengan masjid, masya-Allah, kan? Ini 5 golongan. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, di antaranya lagi adalah golongan yang mana mereka ini, masya-Allah, diajak berzina, digoda oleh wanita cantik, diajak melakukan perzinaan, dia tolak melakukan zina, mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketujuh saya lupa, selalu ingat hari lupa, apa insya-Allah? Pemimpin yang adil, imamun adilun. Imam adil, pemimpin yang adil. Ini nombor 1 sebenarnya. Pemimpin yang adil ni pada kedudukan nombor 1, masya-Allah, Allah jemput pemimpin yang adil duduk setelah semua golongan. Sebenarnya ulama kata bukan bila Nabi sebut 7 tu berarti 7 tu saja. Sebenarnya lebih ramai lagi. Cuma diistimewakan 7 golongan ini dapat duduk diletak di bawah naungan arasy Allah Taala. Bayangkan
golongan yang duduk di bawah naungan aras ni betapa bersyukurnya mereka dapat duduk di situ, dan bayangkan betapa kecewanya golongan yang tak dapat duduk di bawah naungan aras ni, maknanya nak menanggung derita 50,000 tahun duduk di bawah terikan matahari dalam keadaan ulama kata disitulah buang air kecil, disitulah buang air besar, tak mandi-mandi 50,000 tahun, tak makan dan tak minum, sehingga dalam hadis Nabi sebut orang kafir begitu kering tekak dia sampai dalam keadaan bunyi, dalam hadis itu disebut ghain hidup jumpa dengan ghain mati. Bunyi itu dah tak boleh nak bersuara lagi dah. Habis air mata dah menangis, habis dah semua mengharapkan belas kasihan daripada Allah. Allah Ta'ala menzahirkan waktu itu, tuan-tuan, Masya Allah, kemurkaan Allah Ta'ala. Tapi terlebih dahulu, Masya Allah, ketika mana Allah Ta'ala tajalli, disebutkan yauma yukshafu an saq, ketika mana berlakunya tajalli saq. Tajalli saq, ulama tafsir mengatakan kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana bentuk tajalli. Wa yud'auna ila sujud. Allah Ta'ala perintahkan malaikat mengumumkan sekarang setiap manusia, jin dan para malaikat diperintahkan bersujud kepada Allah. Semua yang hadir di medan mahsyar kena bersujud kepada Allah. Maka waktu itu semua manusia, tak kira semua makhluk ini tunduk, tersembam wajah mereka di hadapan Allah Ta'ala, mensucikan Allah, mentasbihkan Allah. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Semua wajah-wajah tersembam menghadap Tuhan yang hidup lagi maha menghidupkan. Waktu itulah keluar daripada mulut orang beriman, daripada mulut nabi-nabi, daripada mulut para malaikat, tasbih yang selalu kita baca masa kita bersa'i. Apa dia? Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci engkau ya Allah, selama ini di dunia kami belum beribadah dalam erti kata yang sebenar lagi. Masih main-main dalam ibadah dulu di dunia ya Allah. Bila kita bandingkan ibadah kita di dunia dengan kedudukan Allah yang begitu tinggi di pada mahsyar, maka kita rasa ibadat kita ni masih jauh daripada kesempurnaan, masih banyak cacat celanya. Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik, subhanaka ma syakarnaka haqqa syukrik. Maha suci Allah, kami belum bersyukur lagi selama ini dengan kesyukuran yang sebenar-benarnya, hari ini baru nak bersyukur. Dan yang ketiga, subhanaka ma'a'la sya'nuka, maha suci engkau ya Allah, betapa tingginya kedudukanmu ya Allah. Dalam keadaan manusia yang ramai ini bersujud pada Allah, tetapi satu golongan Allah haramkan mereka bersujud pada Allah. Nak sujud, nak turun, pulun, tekan, teran, tak lepas. Tulang belakang mereka dikakukan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memang tak nak golongan ini sujud kepada dia. Maka ditanya kepada mereka, apa dosa kamu di dunia? Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Tak mampu nak sujud, tak boleh nak sujud. Nak tunduk, tak boleh. Teran, tak boleh, tak turun kepala dia. Allah beritahu khasyi'atan absaruhum. Pandangan mereka, mata mereka tertunduk malu depan Allah. Ya Allah, kenapa kami diazab begini? Kenapa orang lain boleh sujud, kami tak boleh sujud? Tarhaqum dhillah. Mereka diselubungi oleh kehinaan yang teramat sangat. Apa dosa mereka? Wa kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Di dunia dahulu kami panggil muazzin pergi ajak mereka menunaikan azan di masjid. Ajak mereka, panggil mereka, jemput berjemaah di masjid. Mereka berada dalam keadaan aman sejahtera. Tak nak pergi, tak nak menyahut panggilan Allah Ta'ala. Di dunia sombong dengan Allah. Sekarang kami bagi kepada mereka ni apa yang mereka nak. Tak nak sangat sujud pada kami. Hari ini ketika mana semua manusia sujud, kamu tak diizinkan oleh Allah. Orang tak solat, orang yang tidak pergi solat berjemaah, semuanya mereka termasuk dalam amaran ini. Semoga Allah pelihara kita semua. Hadirin dan rahmati Allah sekalian, selesai manusia bersujud pada Allah Ta'ala, di kala itulah tuan-tuan, adik-adik sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW gambarkan, maka sekumpulan manusia ni tengok Allah ni macam tak ada gaya nak memulakan hisab. Tak ada nampak, tak ada cerita, tak ada communication. Jadi akhirnya dia kata daripada kita tunggu begini, dah berat dah ni keadaan ini, sengsara kita tak dapat dibayangkan, teruk sangat. Orang duduk di bawah naungan arash, untunglah dia orang. Kita ni tak dapat apa, tak ada makanan, tak ada minuman, nak tunggu bila? Orang pertama belum dihisap, bayangkan orang terakhir macam mana nak tunggu. Maka akhirnya sekumpulan manusia ni beramai-ramai bermesyuarat bagi cadangan. Ayo kita merayu siapa-siapa di kalangan manusia ni yang berani berjumpa dengan Allah, menghadap Allah Ta'ala untuk sampaikan satu pesanan, ya Allah, bila nak mulakan hisab.
Jadi akhirnya semua pakat mesyuarat. Maka setelah dapat satu kata sepakat, kita jumpa nabi-nabi yang muqarrabin, nabi-nabi yang dekat dengan Allah ni, nabi-nabi ulil azmi ni, mereka ni sangat dekat dengan Allah. Ayo kita merayu mereka semua untuk dapat syafaat supaya disegerakan hisab. Orang pertama yang didatangi adalah Nabi Allah Adam AS. Jumpalah Nabi Adam, anak cucu kata, wahai Adam, kau lah moyang kami yang pertama. Allah bagi atuk macam-macam kehebatan, atuk diciptakan oleh Allah dengan kuasa Allah yang istimewa. Allah tiupkan roh yang istimewa dalam jasad atuk. Atuk pernah diletakkan dalam syurga, atuk dimuliakan, malaikat sujud dekat atuk. Begini cerita. Macam-macam kelebihan. Jadi kami merayu kepada atuk, tolonglah jadi wakil pihak kami untuk bagi syafaat supaya Allah Ta'ala segerakan hisab untuk kami semua. Waktu itu Nabi Adam AS jawab, lastulha, atuk tak layak untuk buat kerja ini, atuk tak berani sebab atuk ada melakukan satu kesalahan sewaktu berada dalam syurga dahulu. Allah larang atuk makan buah khuldi, tapi atuk tersilap langkah termakan buah khuldi walaupun atuk dah bertaubat 40 tahun di dunia dahulu. Sehingga ulama kata air mata Nabi Adam kalau ditimbang dengan seluruh air mata anak cucu kemudiannya, air mata Nabi Adam lebih banyak. Tetapi hari itu walaupun dah bertaubat, Nabi Adam AS tak berani nak menghadap Allah Ta'ala. Bayangkan kita hari ni berapa banyak dosa yang kita buat. Kan? Walaupun kita ni ahlul Quran, saya lah pun, kita ni ahlul Quran. Dosa kita dengan Quran saja pun dah banyak. Kan? Quran kita tak baca dengan selayaknya. Janji kita habis khatam nanti nak baca 3 juz satu hari. Jumpa ulama-ulama, saya jumpa satu orang di India pesan 3 juz satu hari baca. Baca pula dalam tahajud. Kita kata Masya Allah, beratnya nasihat ini. Kan? Tapi itulah janji kita, itulah azam kita. Dengan Quran pun banyak silap. Kan? Berapa banyak kita dah lama tak baca Quran, tak buka Quran. Kita tak jaga Quran dengan sebenar-benarnya. Bagaimana keadaan kita nak menghadap Allah Ta'ala? Maka akhirnya Nabi Adam menolak. Nabi Adam berkata, nafsi-nafsi, kalian berambuslah daripada saya. Saya pun tengah risau. Saya pun tengah takut. Maka akhirnya, umat tanya, kami jumpa siapa yang boleh tolong kami pada hari ini? Maka Nabi Adam AS bagi syur, alaikum bin Nuh. Kamu carilah Nuh AS, innahu kana abdan syakura. Dia hamba yang paling banyak bersyukur pada Allah. Dakwah dia pun 950 tahun. Mesti dia layak untuk menghadap Allah Ta'ala. Bila jumpa dengan Nabi Nuh AS, umat cerita kebaikan-kebaikan dia, kehebatan-kehebatan dia di dunia, amalan-amalan dia di dunia. Maka Nuh AS jawab, lastulha, saya pun tak layak jumpa dan tak berani jumpa Allah pada hari ini. Maka akhirnya umat terpinga-pinga. Kalau Nuh AS yang begitu hebat, yang surah Nuh diceritakan dalam Quran, dakwah dia ini, da'utu qaumi lailan wa nahara pun, kata tak berani jumpa Allah, kita yang dakwah kita ni seminggu sekali, maghrib sampai isyak je dakwah kita, bagaimana kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Maka bila akhirnya Nuh AS cakap, aku nak melakukan satu kesilapan di dunia, iaitu saat aku kecewa dengan umat aku doakan azab untuk mereka, juta-juta umat aku mati dalam banjir. Waktu itu aku merasakan tak ada siapa boleh selamatkan aku daripada kemurkaan Allah pada hari ini. Nuh AS kata, lastulha, aku pun tak berani jumpa Allah. Korang semua jangan datang ganggu aku. Aku tengah risau, aku tengah serabut. Maka akhirnya umat tanya, wahai Nuh, siapa yang boleh tolong kami pada hari ini selepas engkau? Maka Nuh AS beritahu, fa'alaikum bi Ibrahim fa'innahu khalilullah. Carilah Nabi Ibrahim, dia khalilullah, rapat dengan Allah. Dan dia ni sekarang ni Isra Mi'raj, cerita Isra Mi'raj. Nabi Ibrahim berada di langit yang ke-7, di Baitul Ma'mur. Siapa lebih rapat dengan Allah lebih daripada Nabi Ibrahim AS? Jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, saya pun tak layak jumpa dengan Allah pada hari ini. Tak berani jumpa Allah pada hari ini. Kenapa? Saya pernah cakap bohong 3 kali di dunia. Jadi tuan-tuan semua tahulah, kan? Raja Mesir nak ambil isteri dia. Dia tanya, siapa ni? Dia kata, bukan isteri, ini adik perempuan saya. Itu bagi Nabi Ibrahim satu kesalahan. Padahal bukan silap pun. Bukan dosa pun. Kaum diajak pergi sembah patung. Dijawab dalam Quran, inni saqim. Saya tak sihat hari ni. Saya sakit. Padahal dia sihat. Sakit hati. Tapi itu pun Nabi Ibrahim anggap sebagai satu dosa yang menyebabkan dia tak berani menghadap Allah Ta'ala di pada masyarakat nanti. Kita hari ni tak kisah pun. Kan? Berapa kali cakap bohong pun, kita tak kisah, tak takut. Nabi Ibrahim cakap gitu. Orang Melayu kata bohong sunat. Kan? Bohong sunat pun, Nabi Ibrahim tak berani jumpa Allah Ta'ala. Bayang kalau bohong betul-betul. Kan? Masya Allah. Yang ketiga, Masya Allah, kalau Nabi Ibrahim pun tak layak, siapa yang boleh bantu kami? Kami tengah
dalam keadaan emergency, darurat. Maka akhirnya Masya Allah, Nabi Ibrahim AS syurkan, fa'alaikum bi Musa fa'innahu kalimullah. Kalian jumpalah Musa AS, dia kalimullah. Masya Allah, hadirin rahmat Allah, jumpa dengan Nabi Musa AS. Musa AS, kalau kita lah orang Melayu cakap, mereka tu semua masih okey berbanding dengan kesilapan aku. Aku lempang orang Kipti sampai mati. Kan? Lagilah teruk. Kan? Fa kazahu Musa faqadha alaih. Wa hadha min amali syaitan. Lempang mati. Lagi berat aku nak menghadap Allah Taala pada hari ini. Maka fa'alikum bi Isa. Kamu carilah Nabi Isa AS, fa innahu ruhullah wa kalimatuh. Dia ruh Allah, kalimah Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya jumpa dengan Nabi Isa. Nabi Isa satu silap pun tak pernah buat. Bahkan dunia pun tak ada. Kahwin pun tidak. Kan? Harta pun tak ada. Ulama kata harta Nabi Isa cuma sekeping papan jadi rumah dia. Kan? Matahari belah sini letak papan belah sini. Matahari atas kepala letak. Itulah harta Nabi Isa AS. Hari itu pun bila dia ada ajak, habis kalau begitu tuan jomlah ikut kita. Minta syafaat pada Allah Ta'ala supaya Allah segerakan hisab. Nabi Isa AS pun kata nafsi, nafsi. Maka akhirnya umat tanya, kalau begini keadaan dia, orang tak ada dosa macam tuan pun tak pernah buat silap, pun tak berani jumpa Allah, siapa lagi yang layak di pada masa ni untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya disyorkan, fa'alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalian jumpalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu habibullah, kerana dia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semua manusia awwalin wal akhirin, termasuk nabi-nabi pun merayu Nabi Muhammad SAW, menghadaplah Allah Ta'ala, jumpalah Allah. Engkaulah orang yang paling aula, paling layak untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi tenung mata umat-umat dia yang sedang bergenang air mata, muka penuh dengan pengharapan, merayu Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau Tuan pun tolak permohonan kami, kalau Tuan tolak kami pada hari ini, Tuan usir kami, maka siapa lagi kami nak minta tolong? Tak ada siapa lagi dah daripada masyarakat boleh bantu kami untuk ringankan bebanan kami. Sedangkan Allah jadikan Nabi ini Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Dan Nabi SAW pernah beritahu, inna likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap orang Nabi dibekalkan oleh Allah dengan doa paling mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin. Semua Nabi-Nabi telah bersegera menggunakan doa ini untuk binasakan umat mereka di dunia, umat yang ingkar pada Allah. Tetapi wa inni ikhtaba'tu da'wati, tetapi akulah satu-satunya insan yang menyimpan doa yang paling mustajab ini, syafa'atan li ummati yaumil qiyamah, untuk aku bagi syafaat kepada umat aku di hari kiamat. Inilah hari yang aku tunggu-tunggu, inilah hari yang aku nanti-nanti. Nabi SAW bergerak berjalan dengan penuh rasa berat di hati, memikul harapan jutaan manusia, bilion umat-umat Nabi sedang menanti apakah reaksi Allah Ta'ala bila kepada Allah. Nabi Muhammad SAW sendiri yang tampil untuk merayu Allah, ya Allah mulakanlah hisab untuk umatku. Maka hadirin yang dirahmati Allah, Nabi berjalan sampai di Maqam Mahmud. Nabi SAW jatuh tersungkur, bersujud di hadapan Allah Ta'ala. Nabi kata di saat itulah Allah Ta'ala ilhamkan pada Rasulullah doa-doa dan zikir-zikir yang tak pernah Nabi zikir dengan doa itu, melainkan di saat itu, hanya di pada mahsyar, hanya di Maqam Mahmud, Nabi puji Allah Ta'ala. Tiba-tiba Nabi menangis dan begitu kuat dengan teresak-esak. Nabi sebut perkataan, ummati ya Allah, ummati ya Allah, ummati ya Allah. Sehingga ulama beritahu, seakan-akan Allah Ta'ala begitu kesian tengok Rasulullah SAW. Allah Ta'ala begitu kesian tengok Nabi. Sehingga kata ulama, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi kita SAW, wahai Muhammad, telah banyak air mata ke engkau tertumpah menangisi umatmu di dunia dahulu. Dah banyak tiap-tiap malam kau menangis untuk umatmu, merayu umat. Allahumma ighfir li ummati, Allahumma arham ummati, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kerana itu pada hari ini aku tak izinkan lagi engkau menangis, aku tak izinkan lagi air mata ini tertumpah. Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sekarang angkat kepada kamu, wasal ta'tah, minta apa saja permohonan yang kamu nak minta, permohonan kamu pasti aku perkenankan. Wasfa'tu syafa', mintalah syafaat kepada sesiapa pun untuk aku bagi syafaat, kerana syafaat kamu pasti akan diterima. Nabi SAW pernah beritahu kepada kita, Inna Allah Ta'ala khayrani, Allah bagi pilih kepada aku, baina ayyakuna nisfi ahli jannah min ummatik, kamu nak tak separuh ahli syurga umat kamu, ataupun engkau nak pilih syafaat. Nabi SAW itu, fakhtartu syafa'ah, aku telah pilih syafaat. Apa itu syafaat? Nabi kata, syafaat ila ahli kabair min ummati,
Aku nak bagi syafaat kepada semua pendosa-pendosa besar di kalangan umat aku, penzina, penyamun, pencuri, pembunuh, semua saja, asalkan tidak syirik kepada Allah, semuanya akan dirayu oleh Nabi SAW agar mereka semua diselamatkan daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Bertuah kita jadi umat Rasulullah. Umat Nabi lain tak merasa syafaat. Umat Nabi lain minta tolong pada Nabi mereka. Nabi marah kepada umat. Kan aku dah beritahu kepada kamu di dunia segala-galanya. Kamu tak nak ikut. Hari ni tanggung sendiri. Tetapi Rasulullah SAW tidak. Dia bertanggungjawab kepada kita sampai kita masuk syurga Allah Ta'ala. Nabi tak biarkan kita. Nabi tak tinggalkan kita. Di mana pun kita berada. Di mahsyar, di mizan, di sirat, di kausar. Nabi SAW akan bimbing kita. Bawa kita sampai kita semua masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya tuan-tuan, dengan berkat syafaat Rasulullah SAW, Allah Ta'ala beritahu sekarang aku mulakan hisab. Tetapi sebelum nak mulakan hisab, wahai Jibril AS, ambil ini 1000 utas tali belati. Ikat tembok neraka Jahannam, tarik neraka Jahannam bawa kemari. Aku nak tunjukkan kepada mereka semua ni, betapa hari ni aku hantar kamu ke dunia bukan untuk main-main. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian sangka kami hantar kamu ke dunia untuk main-main, nak bergurau dengan kamu? Tak ada tujuan. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan kamu tak balik berjumpa dengan kami, menghadap kami. Dalam dunia, ulama kata ada 2 golongan. Hidup di dunia, satu golongan, faman kana yarju liqa' rabbih. Hidup di dunia, ada dalam hati dia harapan nak jumpa Allah. Satu golongan, innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Golongan yang dalam hati, dalam hidup dia, tak pernah ada impian harapan nak jumpa Allah. Duduk di dunia ni, tak ada niat nak jumpa Allah. Satu golongan, rindu nak jumpa Allah. Maka ada yang dirahmati oleh Allah, golongan yang nak jumpa dengan Allah, menganggap hari itu hari paling penting. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku berjaya sebab aku yakin aku akan pasti dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari hisab adalah hari yang sangat menakutkan. Kalau kita hari ni ada buat perniagaan, hari audit. Hari audit tu semua orang pening kepala. Mudirnya pening, kaki tangan pun risau, orang kerani pun pening. Kalau silap catat, kan? Masya Allah, kita manusia ni ada hari hisab kita. Malaikat kiraman katibin ni, malaikat apa? Kiraman katibin yang mencatat kita ni duduk pada 2 gigi taring kita ni, Masya Allah. Satu malaikat duduk gigi sini, satu malaikat duduk gigi sini. Setiap patah perkataan kita dicatat oleh malaikat. Kita lupa dah, tak ingat dah. Tetapi Masya Allah, diringkaskan cerita, Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril bersama dengan malaikat-malaikat lain, tarik bawa main neraka Jahannam ke medan mahsyar. 100 tahun sebelum sampai neraka ke tempat yang dijanjikan oleh Allah, neraka mengaum. Neraka ni garang, backing, ganas, bengis neraka Jahannam ini. Kita tak pernah tengok, kerana itu kita relax. Sedangkan malaikat ketika jumpa Rasulullah, tak pernah senyum. Nabi tanya, wahai Jibril, kenapa masam muka jumpa saya? Dia kata, bukan saya seorang ya Rasulullah. Sejak Allah Ta'ala ciptakan neraka Jahannam, aku tengok semua malaikat-malaikat di langit dah tidak mampu tersenyum lagi. Begitu menakutkan neraka Jahannam. Ngauman yang pertama menyebabkan semua manusia berlutut dan menggigil, mendoa kepada Allah. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkan aku daripada api neraka. Ya Allah, selamatkan aku. Tak tengok neraka lagi, baru dengar suara dia. Ditarik lagi, Masya Allah. Maka pada tarikan yang kedua, neraka mengaum lagi. Neraka waktu diciptakan, keluar suara daripada dia, ilayya ahli, bagi pada aku semua penghuni aku, serahkan sekarang. Maksud itu, Masya Allah, Nabi kata semua malaikat dan juga para Nabi duduk berlutut, Allahumma ajirni minan nar, selamatkan kami ya Allah daripada api neraka. Kali ketiga, neraka mengaum. Waktu itu Nabi beritahu, waktu itu Masya Allah, semua balagatil qulubul hanajir. Kan? Semua hati jantung kita naik sampai ke paras hanajir, kerongkong ini. Begitu naik, begitu gerun, mendengar suara neraka Jahannam, dibawa neraka Jahannam di lokasi yang ditentukan oleh Allah. Nabi beritahu tebalnya tembok neraka Jahannam ini 40 tahun perjalanan. Dan dalamnya seketul batu dicampak daripada tebing neraka Jahannam 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Itulah neraka yang Allah suruh kita minta perlindungan 7 kali selepas maghrib, Allahumma ajirni minan nar. 7 kali selepas subuh, ya Allah lindungilah aku, bukan diri saya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka.
Maka di saat itulah neraka telah terbentang dan mahkamah diadakan. 3 buah mahkamah. Mahkamah yang berkait dengan hukukullah, hak kita dengan Allah Ta'ala. Sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, semuanya akan diperiksa oleh Allah. Yang kedua, hukukul ibad, hak kita sesama manusia. Dan yang ketiga, perbicaraan berkenaan dengan kita dengan binatang-binatang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zalimi. Semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum Allah hisap manusia, Allah panggil binatang dulu. Semua binatang dipanggil dan diambil qisas. Semua binatang di dunia yang kuat, pernah menzalimi yang lemah, semuanya di hari kiamat nanti yang lemah akan diberikan kekuatan oleh Allah, balas balik. Sehingga akhirnya selepas binatang habis selesai qisas mereka, Allah beritahu kunu turaba, kalian semua jadi debu. Waktu itu orang kafir bila tengok binatang-binatang jadi debu, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, ya Allah alangkah bertuahnya kalau kami tak jadi manusia di dunia ya Allah, kami jadi debu pun tak apa ya Allah. Sekarang perkataan ini belum keluar di mulut kita sebab tak nampak lagi betapa dahsyatnya alam akhirat, kita tak keluar. Tapi pada para sahabat yang pandangan mata mereka setiap hari tak pernah lari daripada akhirat, daripada mahsyar, daripada sirat, mereka selalu keluar perkataan, alangkah baiknya kalau aku tak dilahirkan langsung oleh ibu. Alangkah baiknya kalau aku selai bulu roma di badan orang beriman. Sayyidina Abu Bakar walaupun dia orang hebat, dia selalu cakap macam tu. Alangkah baik kalau aku sebatang pokok. Lawaditu anni kuntu syajaratan tu'dad. Nabi sendiri beritahu, alangkah baik kalau Muhammad tak jadi Muhammad pun tak apa, sebatang pokok yang ditebang. Lebih baik daripada kita mengharungi mahsyar, hisab yang sangat menakutkan. Nabi tiap-tiap kali dalam doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Sampai Aisyah perasan tanya Rasulullah, ya Rasulullah kenapa kerap sangat baca doa ini? Nabi beritahu, wahai Aisyah dengar sini baik-baik, fa innahu man nuqishal hisab. Siapa yang Allah tunjuk aku nak hisab orang ni betul-betul, uzziba, pasti dia akan diazab dalam api neraka. Siapa yang dihisab oleh Allah Taala? Hanya yang selamat masuk syurga tanpa hisab saja, tanpa azab yang dikecualikan daripada hisab yang berat ini. Hisaban yasira, ada hisaban asira, hisab yang payah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, kan? Maka akhirnya Allah Taala pun setelah binatang-binatang selesai dihisab, maka ada 3 golongan yang pertama akan dipanggil oleh Allah Taala untuk mereka ni dihisab, kan, di hadapan sekian makhluk-makhluk yang lain, kan, walaupun disebut hanya satu orang lelaki tapi mewakili golongan. Yang pertama sekali, masya-Allah, kan, para alim ulama, para qari, para dai yang mana di dunia ni mereka beramal bukan kerana Allah. Mereka berdakwah bukan kerana Allah. Baca Quran bukan kerana Allah. Berdakwah, berceramah bukan kerana Allah. Yang kerana Allah, yang ikhlas, semua duduk kekal di bawah naungan aras. Hanya yang tak ikhlas. Dan kita pun tak tahu kita termasuk atau tidak. Sebab ikhlas ini rahsia Allah. Hati kita boleh berubah pada bila-bila masa saja. Sebab itu kita kena sentiasa takut, risau tentang diri kita. Risau orang lain tu tak apa, tapi diri kita kena lebih. Golongan pertama dipanggil, Allah Ta'ala beritahu pada mereka, bukankah aku bagi nikmat ini dan itu kepada kamu. Nikmat ilmu, orang lain semua mengaji tak habis, kamu mengaji habis, dapat CJ, dapat tamat, dapat syahadah, dapat begini peluang berceramah, peluang berdakwah. Apa yang kamu buat dengan nikmat yang aku bagi ni? Maka di saat itu manusia menjawab, ya Allah, aku buat begini, pengorbanan kami, cerita pengorbanan kita. Ada masa sampai kita ni pendakwah, nak balik tengok muka anak bini pun tak sempat. Begitu sekali kadang-kadang pengorbanan kita bagi. Tapi waliyazubillah, kalau hati kita terdetik sedikit je kerana makhluk, kerana mencari kemasyhuran, kerana nak palingkan wajah manusia kepada kita, nak dalam majlis kita ramai orang datang duduk, nak ramai follower, maka waliyazubillah, Allah Ta'ala beritahu, kazabtum, kalian semua berdusta. Kamu semua mengajak orang bukan kerana aku, tapi kerana untuk dipanggil sebagai alim, sebagai maulana, sebagai syekh fulan bin fulan, sebagai mukri, nak dapat title daripada manusia. Dan kamu dah dapat semua itu di dunia, pada hari ini, minta maaf, tidak ada sikit pun ganjaran daripada kami. Wahai malaikat, tangkap leher mereka, hembaskan muka mereka ke tanah, seret wajah mereka, lemparkan ke dalam api neraka. Orang biasa tengok, orang yang hebat perjuangan dekat dunia ni masuk neraka, semua orang awam dah kecup perut. Ya Allah, bagaimana keadaan kami nanti? Kan? Allah panggil pula orang mati syahid. Yang di dunia bukan kecil pengorbanan dia, tapi sangat besar. Nyawa dikorbankan untuk agama. Maka Allah panggil, apa yang kamu buat
dengan nikmat keberanian, kekuatan, kemahiran main senjata yang kami bagi pada kamu. Orang lain tak erti, nak berlawan, nak fight, kamu terror berlawan, berperang, main senjata. Apa yang kamu buat? Ya Allah, kami korban untuk agama ya Allah sampai nyawa kami melayang, dan kami buat semata-mata kerana-Mu ya Allah. Kita cakap pun lillahi ta'ala. Allah kata, kadzabtum, kalian berbohong. Kita bimbang di dunia, kita rasa kita ikhlas, tapi Allah Ta'ala kira sedikit saja perubahan di hati kita, tertolak seluruh pengorbanan kita. Syirik ni Masya Allah benda kecil. Sebab itu Sayyidina Muaz bin Jabal menangis di tepi kubur Nabi, ditegur oleh Sayyidina Umar. Apa yang menyebabkan aku menangis? Dia kata, aku dengar tuan kubur ini beritahu, adnar riya'i syirkun, riak paling kecil di hati manusia pun syirik di sisi Allah Ta'ala. Ini kita sangat takut. Kan? Jagalah diri kita, ikhlaskan hati kita, bekerja, berkhidmat. Kita mengajar tahfiz, kita berkhidmat untuk tahfiz, bukan matlamat kita gaji. Gaji itu bukan bayaran kerja. Bayaran kerja kita ni Allah akan bayar. Kan? Tetapi kita bekerja hari ni, gaji kita dapat bayaran pada masa yang kita bagi ni. Kalau kita buat kerja lain, kita layak dapat banyak ini. Sekarang saya bagi untuk madrasah ini, saya layak dapat gaji sebanyak ini, bukan bayaran kerja saya. Kerja saya Allah akan bayar di hari kiamat nanti. Tak ada layak untuk dibayar kerja ulama, kerja ustaz, kerja tuan guru di dunia ni. Tak ada bayaran pun yang layak untuk dibayar dengan wang ringgit. Yang layak dibayar hanyalah ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala perintahkan orang mati syahid ini, ditangkap leher mereka, dihempaskan wajah mereka, diseret dan semuanya dilemparkan ke dalam neraka Allah Ta'ala. Tengok pula golongan kedua, yang kami banggakan, yang kami dulu di dunia admire nak jadi orang mati syahid tapi tak dapat. Tapi mereka dah dapat, tapi masih lagi dilemparkan ke dalam api neraka. Syadidnya, kerasnya hisab Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan rahmati Allah, golongan ketiga, dermawan hartawan yang paling banyak bagi sumbangan di dunia, dah bagi habis infak macam-macam buat, tetapi tidak kerana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya, aku bagi kamu nikmat harta yang banyak orang lain tak dapat, kamu jadi jutawan, kamu jadi millionaire, kan? Sekarang ni apa yang kamu buat dengan harta yang aku bagi? Ya Allah, kami sedekah, kami infak ya Allah. Tapi Allah Ta'ala tahu, walaupun kita sebut lillahi ta'ala, tapi Allah tahu, inna rabbaka labil mirsad, Allah bidik hati kita. Wa hussila ma fis sudur, dibongkarkan rahsia hati manusia. Kita baca surah Wal-Adiyat, Allah mulakan dengan apa? Cerita tentang kuda. Tapi tengah-tengah tu Allah beritahu, wa hussila ma fis sudur, dibongkarkan rahsia hati manusia. Ikhlas ke tak ikhlas? Ini yang paling takut. Dekat dunia kita rasa kita semua ikhlas. Tapi kita tanya, apa kena mengena kuda dengan ikhlas, dengan hati? Rupanya bila kita naik kuda, kuda boleh tahu perasaan kita. Kita penakut, kita ni jenis panas barat, kuda tahu. Kalau kuda yang tak berakal ni pun tahu, Allah lagi tahu. Kan? Kuda yang tak berakal tahu, manusia ni, ni orang duduk atas saya ni, tak reti bawa ni. Dia ni tak pandai bawa kuda ni. Orang ni pandai ni. Kuda tahu, orang ni ikhlas ni. Orang ni datang dekat dengan saya ni, dia baik ni. Ini orang datang nak menyakiti saya, kuda tahu. Belum kita sampai, kuda dah tahu. Saya ada bela seekor kuda, 9 ekor kuda. Cerita kuda sikit ya. Jadi baru ni kami nak hantar dia tu, yang nama Alimanah tu nak hantar ke Kelantan. Nak bagi breeding, nak buat pembakaan. Saya tak beritahu dia, saya nak hantar. Kita manusia, mana cakap kami datang. Tapi pagi-pagi lagi dia dah menangis. Nampak? Kuda tahu. Kita nak buat apa dengan dia, walaupun belum beritahu, dia dah tahu. Rupanya Allah Ta'ala nak buktikan, kalau kuda yang binatang ini pun boleh tahu rahsia hati manusia, Allah lebih kenal kita, Allah Ta'ala lebih tahu apa yang ada dalam hati kita. Wa'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah yang merintangi antara kita dengan hati kita sendiri. Sebab itulah jagalah niat kita masing-masing, ikhlaskan amal kita, wa ma'wiru illa li'abdullaha mukhlishina huddin. Niat kita ni awal sebelum buat, pertengahan waktu kita tengah buat, akhir selepas buat, cek balik niat kita. Kalau kerana Allah, kita alhamdulillah. Tapi kalau kerana makhluk, istighfar banyak-banyak. Azam lain kali saya nak buat betul-betul kerana Allah, sebab peluang ini hanya ada di dunia, dah kembali ke alam akhirat dah tak boleh lagi. Maka akhirnya diringkaskan cerita, Allah Ta'ala tibalah giliran hisab untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi beritahu hisab untuk umat Rasulullah ni memakan masa 500 tahun lamanya. 500 tahun bukan pendek ya tuan-tuan.
Lama. Habis cerita tadi, dah takut dah. Ini 500 tahun lagi suspend. Lagi menyeramkan. Lagi menakutkan. Masya Allah. Dan Nabi beritahu hisab untuk orang miskin 40 tahun saja. Kita rasa dengar 40 tahun tu macam pendek lah kan. Tapi dekat dunia ni nak sampai umur 40, Masya Allah, lama masa dia. Kan? Banyak pengalaman kita lalui. Lama masa nak habiskan 40 tahun, berdiri saja. 40 tahun, tunggu giliran orang lain. Dekat dunia kita rasa bertuah jadi orang kaya. Tapi bila di padang mahsyar nanti, ya Allah, bertuah jadi orang miskin. Sebab tak lama duduk di padang mahsyar, selesai kerja. Orang kaya, fabaqiya syiddatul hisabi al-aghniya. Kekallah hisab yang paling berat. Allah tanya orang kaya, harta ni dapat daripada mana, duit ini kamu dapat, kamu beli ini, dan bagaimana kamu belanjakan, semuanya ditanya oleh Allah SWT. Dan tiba giliran kita dimasukkan dalam kandang mahkamah Allah Ta'ala. Nabi SAW beritahu, "Ma minkum illa sayukallimu rabbuh." Tidak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan wajib berbicara, bersoal jawab direct dengan Allah. Laisa bainahuma terjemahan, tidak ada penterjemah di antara kita dengan Allah. Tak ada orang tengah. Sekarang kita dengan hakim, ada orang tengah, peguam bela, pendakwa raya. Sekarang ni peguam belanya adalah Allah. Kita baca apa dalam Quran, alisallahu biahkamil hakimin. Ketua bagi segala hakim, raja bagi segala hakim, hakim yang paling bijak adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ambil orang luar ni sebagai pengantara antara kita, kita sendiri jawab. Dan dia akan bagi laporan pada Allah, cerita tentang diri kita ni semua anggota tubuh badan kita, yang mana kata Nabi, anggota pertama akan menceritakan tentang kejahatan yang kita buat ni, dosa kita buat, peha kita sebelah kiri ni. Mulut kita Allah kunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki mereka belah kiri menjadi saksi terhadap dosa-dosa yang kita buat. Wa ma kuntum tastatirun. Allah Taala beritahu nanti di hari kiamat bila Allah Taala hisab manusia, kulit dia bercakap bagi laporan pada Allah. Wa qalu li juludim lima syaitum alaina. Kenapa korang semua jadi saksi untuk gagalkan aku? Sepatutnya kau tolong aku. Kulit jawab, qalu antaqanallah allazi antaqa kulla syai'. Allah yang bagi kami boleh bercakap, yang mana Allah berkuasa buat segala sesuatu boleh bercakap. Wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un wa ma kuntum tastatirun. Selama-lamanya kamu tak boleh bersembunyi daripada dosa yang kamu buat, dilihat oleh mata kamu. Wala juludukum walakin zanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kamu sangka Allah tak tahu, Allah tetap tahu. Itu sangkaan kita. Kita sangka Allah tak tahu. Kita sangka dalam gelap selamat. Kita sangka dalam tempat yang sunyi selamat buat dosa. Sebenarnya tak ada tempat yang selamat di dunia ni. Semuanya ada CCTV Allah Ta'ala. Jadi laisa bainahuma turjuman. Tak ada penterjemah. Fayanzuru ila yamini. Dia tengok belah kanan. Fala yanzur illa ma qaddam. Dia tak tengok apa-apa melainkan amal soleh yang dibuat di dunia. Allah punya sikit sangat sedekah kita. Sikit sangat zikrullah kita. 24 jam, berapa minit zikir pada Allah. Dalam duit kita seumur hidup, berapa sen kita sedekah. Seminggu sekali, RM1 bagi dalam tabung masjid. Allahu Akbar, sikitnya ya Allah. Kan? Pisang standar bagi seminggu sekali. Sikitnya. Ada orang tak bagi langsung. Lagi teruk. Ada orang bagi tapi RM1 je. Allah, RM1 selamat ke daripada api neraka? Lepas tu buat ibadat pula, main-main mengantuk. Sambil-sambil tersengut-sengut zikir. Baca Quran sambil menguap. Sembahyang tahajud ngantuk-ngantuk, malas-malas. Tapi bila tengok belah kiri dosa buat dengan kesungguhan. Buat dengan enjoy bila buat dosa. Bila buat kebaikan, malas-malas. Agak-agak mana yang menang ni? Kan? Mana yang lebih berat? Allahu Akbar. Fa yanzuru tilqa wajhi. Tengok sebelah hadapan wajah dia. Fala yanzuru ila nar. Dia tidak melihat apa-apa melainkan lautan api neraka terbentang di hadapan wajah dia. Waktu itu tuan-tuan, Masya Allah, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Nabi kata, takutlah kepada api neraka walau dengan bersedekah sebelah biji kurma. Waktu itu tuan-tuan, waktu kita nak dihisap, Allah Ta'ala layankan ya tatayyarus suhuf, lembaran-lembaran suhuf yang mencatat buku kita ni, yang mencatat amalan kita ni, dilayangkan oleh Allah daripada bawah arash, yalqahu mansyura, sampai depan kita terus terbuka. Allah Ta'ala beritahu, iqra' kitabak. Baca buku kamu sendiri. Ini bukan buku orang lain, ini buku awak. Jangan lupa, ini semua yang tercatat dalam ni, kan? PNC.
private and confidential. Sulit dan persendirian. Ini rahsia. Tapi dibaca. Suruh baca. Orang kita start baca je buku kita, tuan-tuan. Allah beritahu kitab. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Semua orang pakat takut pada isi kandungan dalam tu. Wa yaquluna ya wailatana. Binasalah kami, celakalah kami. Ma li hadzal kitab. Apa kena dengan buku ni? Apa hal dengan buku ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak tinggal dosa besar, dosa kecil, melainkan semuanya diceritakan dengan terperinci. Kita pun dah lupa dah dosa umur 17 tahun. Ingat lagi tak? Tak ingat dah. Umur 19 tahun. Allah keluar balik satu-satu, tuan-tuan. Akhirnya Masya Allah. Wala yuzlamuna naqira. Tak ada siapa akan dizalimi oleh Allah. Walau senipis salut biji korma tu, kalau buat dosa sebesar itu pun, akan tetap juga Allah Ta'ala. Inna intakwith qala habatin min khardalin fatakun fi sakratin aw fi samawati aw fil ardi. Kamu buat dosa di langit, kamu buat dosa dalam batu pun, ya'ti bi Allah. Allah keluarkan nanti di hari kiamat. Allahu Akbar. Beratnya ujian kita. Sebab itu orang yang takut dengan hisab ni, Allahu Akbar. Dia jaga nak bercakap. Nak buat sesuatu pun jaga. Berhati-hati. Takut benda ni, aku boleh ke jawab kalau Allah tanya soalan ini. Sebab itu Nabi masa makan di rumah Abu Ayyub, Nabi menangis. Sahabat Nabi tanya Rasulullah, kenapa tuan menangis? Dia kata, ya Rasulullah, Nabi kata, makanan yang kita makan pada hari ini pun akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Sahabat Nabi menangis, ya Rasulullah, kita bukan membazir makanan. Kita tak buang makanan, kita makan tengah lapar. Kenapa kita nak kena hisab? Nabi kata, bukankah Allah beritahu, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bukankah nikmat ini ditanya sungguh-sungguh? Latus'alunna. Setiap satu nikmat itu ditanya sungguh-sungguh, diselidik, dikorek oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita kalau nikmat itu kita dapat daripada jalan yang salah ataupun salah guna nikmat Allah, tak boleh. Menggigil. Malaikat bila tengok mizan didatangkan oleh Allah, malaikat kata subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik ya Allah. Selama ini kami main-main lagi dalam ibadat. Hari ini yang nak ditimbang ni, Masya Allah, ikhlas. Mujur amalan malaikat tak ditimbang. Mujur yang kena timbang ke amalan manusia, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman thaqulat mawazinuh. Barang siapa yang berat darjat timbangan dia, fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Dia akan mendapat kehidupan yang diredai. Wa man khaffat mawazinuh. Siapa ringan timbangan amal dia, fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggal dia adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apakah itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat-sangat panas, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi diringkaskan cerita, selesai hisab sekalian makhluk ini, Allah Taala bagi keputusan waktu itu, tuan-tuan, buku catatan amal ikut amalan kita, kalau makbul di sisi Allah, bagi bagi buku pada tangan kanan. Siapa yang tidak diterima amalan dia oleh Allah Ta'ala, dia ambil. Tapi kalau dapat belah kanan, depan orang ramai, dia beritahu Masya Allah, gembira. Macam budak baru lepas grad universiti, lambung topi dia, Masya Allah. Kan? Masya Allah. Wa amma man utiya kitabahu biyamini, fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah. Tuan-tuan, baca buku saya. Tolong baca. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Ada pun orang yang diberikan buku pada tangan kiri, maka dia beritahu, ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah baik kalau aku tak terima buku ni pun tak apa. Walam adri ma hisabiyah. Aku tak tahu apa hisab dia, apa cerita dia. Ya laita kanatil qadiyah. Alangkah baik kalau benda ni dah berlalu. Halaka anni sultaniyah. Kerajaan aku, kesultanan aku pun semua dah habis dah. Ma'aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Harta saya tak boleh tolong saya pada hari ini. Maka akhirnya Allah telah pisahkan antara ahli syurga dengan ahli neraka. Wabtazul yauma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu taqilun. Allah telah muliakan ahli syurga. Ahli neraka, Allah telah perintahkan mereka ni untuk masuk ke dalam api neraka, buat persiapan.
Tengah-tengah ahli neraka duduk dalam keadaan begitu, tiba-tiba Allah keluarkan 99 kepala daripada neraka. Kan? Macam ular yang besar. Duduk menanti. Tanya pada Allah Ta'ala, ya Allah, aku nak tangkap siapa? Allah kata ambil daripada penghuni neraka ni, daripada 1000 orang, tangkap 999 dan lemparkan mereka ke dalam api neraka. Ini golongan yang Allahu Akbar. Ada orang masuk neraka, kena jumpa penjaga neraka dulu. Ada golongan masuk neraka direct, tak jumpa penjaga neraka, tak jumpa pegawai dia, terus direct kena lempar. Ini golongan paling berat sekali. Allah SWT beritahu, ambil orang yang paling degil sekali dekat dunia dulu, lemparkan mereka ke dalam api neraka. Masya Allah. Maka habis cerita ahli neraka. Golongan yang baki ni, mereka di wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dalam keadaan berombongan-rombongan, hatta idza ja'uha futihat abwabuha, sampai di pintu neraka ke-7 pintu neraka telah pun dibuka. Wa qala lahum khazanatuha, penjaga neraka bertanya kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum, yang hampa masuk neraka ni tak ada nabi cerita ke? Nabi dekat dunia lu tak cerita ke kat korang ni betapa dahsyatnya neraka ini? Neraka ni bukan tempat main-main, neraka tempat azab yang sangat berat. Qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi al kafirin. Betul, Nabi dah cerita, kami tak percaya, kami tak yakin dengan apa yang disampaikan dalam Quran dan hadis, sebab itu hari ini kami gagal. Ini bukan salah siapa. Nabi beritahu, faman wajada khairan falyahmadillah, siapa yang dapati dalam buku dia tulis kebaikan, pujilah Allah. Waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah, siapa yang mendapati selain daripada itu, jangan cela melainkan diri dia sendiri. Pada hari itulah Allah beritahu, wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi, orang yang diputuskan sebagai ahli neraka, dia menyesal ke atas kebodohan diri dia sampai dimakan hujung-hujung jari dia, mamah jari dia sampai kudung siku dia. Menyesal, bodohnya aku. Kan? Habis dah maki. Dekat dunia kita maki orang, tak mengaku silap. Kebanyakan ahli neraka ni adalah golongan yang tak mengaku silap sewaktu di dunia. Ini semua salah orang lain. Aku gagal dalam pelajaran sebab mak ayah aku. Kan? Aku gagal sebab pemimpin. Aku gagal sebab ini. Semua salah orang. Tak pernah mengaku silap. Ujung-ujung dekat nak masuk neraka, ini salah pemimpin aku, bos aku. Atim azaban dha'fan minal azab. Ya Allah, bagi azab double kepada ketua jahat aku, bos jahat aku. Allah Ta'ala kata, la takhtasimu ladai. Jangan berbalah depan aku. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Aku dah bagi amaran kepada kamu di dunia. Hari ini likulli dha'fun, yang mengikut dapat azab double, yang menjadi pengikut, yang menjadi imam, ketua dia pun kena azab double. Sampai manusia kata, habis tu semua dah tak mengaku salah. Siapa salah? Sekarang salah syaitan. Aridal ladaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Ya Allah, bagi syaitan yang hasut kami di kalangan jin dan manusia, kami nak jadikan kepala mereka di bawah tapak kaki kami, nak pijak mereka berdua. Waktu itulah ulama kata syaitan bagi khutbah. Ada ulama kata di padang mahsyar, ada ulama kata dalam neraka syaitan buat ijtima', perhimpunan ahli-ahli neraka, follower dia semua pakat marah dengan iblis. Makin dia marah, makin dia gelak, makin dia suka. Orang maki hamba dia, lagi dia suka. Maka syaitan kata, kalian tahu tak ini hari apa? Ini tempat mana ni yang kita ni? Semua pakat mengaku ini adalah neraka jahanam. Ini tempat yang paling seksa. Dia tahu tak? Tahu tak kenapa aku deal dengan Allah Ta'ala? Minta umur sampai panjang sampai hari kiamat. Kerana aku nak tunggu hari ini, hari penyesalan. Aku nak tengok kamu semua, anak-anak Adam yang durhaka, ikut jejak langkah aku. Hari ini kamu semua akan menyesal. Syaitan beritahu, lama qudal amr, inna Allah wa'adakum wa'adal haq. Allah berjanji pada kamu, semua janji Allah benar belaka. Wa wa'atukum, selaku musuh kamu, aku juga bagi janji. Nak enjoy sekaranglah masa dia dekat dunia ni. Engkau masih muda lagi, syaitan kata. Nak buat baik, nak sembahyang tahajud, pukul 4 pagi bangun. Syaitan kata, Syekh, awal lagi. Aku bukan tak bagi kau sembahyang tahajud. Aku nak suruh kau lewat sikit je. Lewat sikit bangun pukul 6 suku dah. Habis sembahyang tahajud. Syaitan ni kerja dia begitu. Aku pendakwah, kata syaitan. Wa'atukum, aku pun bagi macam-macam janji pada kamu. Fa'akhlaftukum, semua janji aku untuk gagalkan kamu. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Dekat dunia dulu, aku tak pernah paksa pun kamu ikut aku. Pernah tak syaitan letak mesin gun atas kepala kita?
tak ikut aku tembak. Tak ada. Syaitan kata illa an da'utukum, kerja aku berdakwah. Syaitan kata kerja aku berdakwah. Jadi sebagai pendakwah aku ajak kamu fastajabtum li, tapi malahnya engkau dengar cakap aku. Kan? Syaitan kata fala talumuni walumu anfusakum. Hari ini jangan cela aku, jangan maki hamun, celaka syaitan, celaka iblis. Jangan. Walumu anfusakum, cela diri kamu sendiri. Ma ana bimusrikhikum, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Hari ini saya tak boleh selamatkan diri saya, kalian pun tak boleh tolong saya. Jadi masing-masing kita tanggung. Akhirnya menyesallah ahli neraka, diam neraka, khalidina fiha abadan, selama-lamanya. Ahli syurga duduk tunggu kat situ. Orang yang berpuasa, Allah Ta'ala bagi dia izin berbuka puasa dulu sebelum masuk syurga. Makan dulu. Iftar. Masya Allah. Habis iftar, Allah telah perintahkan kita bertemu dengan Rasulullah SAW di Telaga Kausar. Sebelum nak pergi lintas di Siratal Mustaqim, minum air Telaga Kausar, syurbatan hani'atan mari'atan la yazwa'u ba'daha abada. Malam Isra' Mi'raj, Nabi pergi ke Telaga Kausar. Nabi kata, aku tengok airnya lebih jernih daripada warna perak dan harum seperti kasturi. Dan Nabi SAW beritahu Allah sediakan cawan sebanyak bintang di langit untuk Nabi jamu umat dia minum air Telaga Kausar. Siapa minum air Telaga Kausar seteguk, maka dia tidak akan dahaga buat selama-lamanya. Antara amalan yang melayakkan kita dapat minum air Telaga Kausar adalah memberi makan dan minum kepada orang berbuka puasa. Jadi nanti insyaAllah pakat berebut insyaAllah. Kan? Kita memanglah macam kami di madrasah tunggu orang jamu. Tapi ada masa mudir kena menjamu juga anak murid. Kena rebut pahala. Merebut pahala ni. Sebab jangan duk tunggu orang je dapat pahala, kita ni kena berebut. InsyaAllah Ta'ala bagi makan dan minum orang berbuka puasa. Sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, tak semua orang di kalangan kami mampu. Nabi kata seteguk air pun dah dapat, sesisip susu pun dah dapat, sesuap makanan pun bagi makan orang berbuka puasa dah dapat ganjaran untuk dapat minum air Telaga Kausar. Maka akhirnya Allah telah izinkan kita untuk melintas Siratal Mustaqim, satu titian yang sangat menakutkan, tetapi yang dapat menjayakan kita melintas Siratal Mustaqim adalah amalan kita juga sampai di seberang sana. Ingat selesai dah, lega dah tuan-tuan. Nabi kata faminhum najin makhdush, ramai orang sampai ke seberang sana habis luka, muka luka, mata hilang, tangan cabut. Sebab sambil kita melintas tu ada kalalip pencangkuk untuk tarik kita. Silap-silap, kena kalalip, kena lengan, putus lengan. Ada orang kena pencangkuk dekat perut, ditarik, selamat, perut terburai. Sampai di sana luka-luka. Masya Allah. Tapi sampai di sana, seberang sana, ada satu benda yang bernama qantarah. Qantarah ni jabatan untuk Allah Ta'ala bagi yang terakhir. Sebelum kita masuk ke neraka, masuk ke syurga, wa'alaikumsalam, masuk ke syurga, apa-apa dosa yang masih lagi terkekal melekat pada badan manusia, semuanya di-squeeze, diperah dalam qantarah tadi, diperah dengan kepanasan yang tertentu sampai tanggal dosa tu. Macam spin, mesti basuh lah. Di spin, di squeeze, diperah sampai semua keluar dah. Air-air dah keluar, baru dilepaskan untuk kita pergi ke Nahrul Hayat, sungai kehidupan, iaitu di depan pintu syurga. Sampai kita tengok semua anak sungai, semua dah 50,000 tahun tak mandi. 50,000 tahun belekik badan ni, kotor-kotor, terjun dalam sungai itu, tiba-tiba kulit kita ni semua jadi putih, melepak, cantik, rambut tiba-tiba jadi cantik. Waktu itulah Allah Ta'ala perintahkan kita semua di belakang Nabi SAW. Nabi mengatur 120 saf ahli syurga. Setiap saf diberikan bendera. Masya Allah, setiap ketua akan pegang benderanya. Bendera syuhada. Bendera syuhada diberikan ke tangan Sayyidina Hamzah, Asadullah wa Asadur Rasulih. Bendera Bilal Muazzin diserahkan ke tangan Sayyidina Bilal. Bendera ulama Qurra diberikan ke tangan Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bendera orang zuhud diserahkan ke tangan Nabi Isa AS, dan panji-panji yang paling mulia dipegang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi ketuk pintu syurga, di belakang Nabi kita SAW lah kita semua akan masuk ke pintu syurga Allah SWT. Sebab itu jangan tinggal Rasulullah dalam hidup kita. Hebat mana pun kita, tak akan ada erti kalau tidak mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sebab dalam mendidik anak-anak kita, insya-Allah pastikan cinta Allah, cinta Rasul kita serapkan dalam diri mereka supaya mereka mengasihi Allah dan Rasul lebih daripada sesiapa pun dalam hidup kita. Jadi insya-Allah taala saya rasa
masa pun dah lebih ya. InsyaAllah nak cerita pula tentang syurga nanti jadi panjang. InsyaAllah. Jadi ada permintaan doa khusus sebelum kita tutup. InsyaAllah permintaan doa khusus buat para penginfak Madrasah Tahfiz Sains Fatimah Zahra, iaitu memohon kesembuhan daripada segala penyakit. Amin ya. Yang kedua, minta supaya diselesaikan segala hutang. Ini pun kena selesai sebelum mati juga hutang ni. Sebab di pada masa nanti hutang walaupun RM1 nak dibayar dengan apa duit pun dah tak boleh dah. Kan? Masya Allah. Yang ketiga, diberikan zuriat. Ada penginfak yang belum dapat anak walaupun dah lama berkahwin, kita doakan mereka dapat anak insya-Allah taala. Dan ada yang memohon anak membesar menjadi anak yang soleh dan solehah. InsyaAllah kita doakan. Yang kelima, disembuhkan dan dijauhkan daripada gangguan sihir. Yang keenam, keselamatan buat ibu bapa penginfak yang telah meninggal dunia, diampunkan, diluaskan pusara mereka. Doa khusus dari Maulana untuk semua penginfak dana pembangunan dan pembelian tanah Madrasah Tahfiz Sains Fatimah Zahra. Kita doakan semoga doa kita makbul dan sedekah mereka pun diterima oleh Allah, dan Allah terima juga hasrat pengasas Mak Tahfiz ini untuk lihat daripada sini akan lahirnya para hufaz yang akan berbakti kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala pelihara keikhlasan kita semua. Saya yang menyampaikan dan juga anda semua, mudah-mudahan kita di akhir zaman termasuk di kalangan para pembantu agama Allah Taala. Amin rabbil alamin. Sekian, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad afdhalus salawatika bi'adadi ma'lumatika wa barik wa sallim. Ya Allah, Tuhan kami bersyukur kehadrat-Mu ya Allah. Kau lahirkan kami sebagai manusia ya Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW ya Allah. Tetapi selaku manusia kami tak lari daripada salah dan silap ya Allah. Kemanapun kami bergerak, kami melakukan dosa dan maksiat ya Allah. Maafkan kami ya Allah, terutama dosa hati kami ya Allah. Hati kami selalu tidak ikhlas ya Allah. Hati kami penuh dengan sifat-sifat mazmumah ya Allah. Sucikanlah hati kami ya Allah. Gantikan dengan sifat-sifat mahmudah ya Allah. Kurniakan ikhlas ya Allah. Kurniakan taqwa ya Allah. Kurniakan wara' ya Allah. Kurniakan zuhud kepada kami ya Allah. Kurniakan sifat qanaah kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami hidup kami sementara di dunia ini ya Allah. Peluang untuk kami mencari redha-Mu ya Allah. Untuk kami memperbanyakkan iman dan amal soleh kami ya Allah. Ya Allah, kami berikanlah kepada kami cahaya di pada masyarakat nanti ya Allah. Berilah kami kenyang daripada masyarakat ya Allah. Berilah kami selamat daripada segala keburukan daripada masyarakat Allah. Hindarkan kami semua daripada ketakutan ya Allah. Wala tukhzina yaumil qiyamah. Ya Allah, jangan hinakan kami di hari kiamat nanti ya Allah. Jangan kau malukan kami di hadapan seluruh makhluk ya Allah. Kami tahu kami banyak salah dan silap ya Allah. Terutama salah kami dengan Quran ya Allah. Walaupun kami penghafal Quran, banyak juga kekurangan kami ya Allah, kesilapan kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunlah dosa mudir madrasah ini ya Allah. Ampunlah dosa murid-murid kami ya Allah. Ampun dosa penginfak madrasah ini ya Allah. Terimalah segala hajat mereka ya Allah. Di antara mereka yang dah berkahwin tidak ada anak ya Allah, kurniakan anak kepada mereka ya Allah. Yang berhutang ya Allah, selesaikanlah hutang mereka ya Allah. Yang ada penyakit, kau sembuhkanlah segala penyakit mereka ya Allah. Berbagai-bagai hajat dunia akhirat kau kabulkanlah kami ya Allah. Ya Allah, terkami selamatkan kami daripada kesengsaraan hari kiamat ya Allah. Permudahkan hisab untuk kami ya Allah. Permudahkan mizan untuk kami ya Allah. Permudahkan kami melintas di atas siratal mustaqim ya Allah. Ya Allah, kami takut ya Allah. Kami tergolong di kalangan mereka yang tidak ikhlas ya Allah. Ya Allah, kami bantulah kami ya Allah. Ikhlaskanlah hati kami ya Allah. Permudahkan perjalanan kami ya Allah. Selamatkan kami, selamatkan anak isteri kami ya Allah. Selamatkan adik-beradik kami ya Allah. Selamatkan ibu bapa kami ya Allah. Selamatkan guru-guru kami ya Allah. Selamatkan masyayikh-masyayikh kami ya Allah. Selamatkan pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Selamatkan remaja-remaja kami ya Allah. Selamatkan murid-murid kami ya Allah. Selamatkan segala setiap orang yang sayang kepada kami, kasih kepada kami ya Allah. Selamatkan kami semua di alam akhirat ya Allah. Ya Allah, kami hari yang sangat menakutkan ya Allah. Selamatkan kami semua ya Allah. Di sana kami tak tahu keadaan kami nanti ya Allah. Selamatkan kami, bantu kami ya Allah. Hanya rahmat-Mu dan syafaat Nabi-Mu saja kami harapkan ya Allah. Rezekikan kami mendapat syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat. Rezekikan kami mendapat syafaat daripada Al-Quran ya Allah. Ya Allah, kami di dunia kami jaga dia ya Allah. Bila di hari kiamat nanti Quran pula jaga kami ya Allah. Quran selamatkan kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami banyak salah dan silap ya Allah. Seluruh kami mati, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Bersihkanlah buku catatan amal kami ya Allah. Gantikan buku catatan kami dengan amal kebaikan ya Allah. Sebagai dan gantikan dosa kami dengan pahala ya Allah. Ganti
lakukan dengan kebaikan ya Allah. Ya Allah, terkami kau kasihanilah kami ya Allah. Padalah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Kami takut menghadapi perhisaban ya Allah. Kami takut untuk berjumpa dengan Kau ya Allah. Kerana kami tahu kami banyak keburukan ya Allah. Ya Allah, terkami bila kami taufik hidayat. Seluruh kami mati ya Allah. Untuk buat baik sebanyak-banyaknya ya Allah. Untuk beramal kebaikan yang sebesar-besarnya ya Allah. Yang seikhlasnya semata-mata kerana-Mu ya Allah. Terimalah majlis kami pada petang ini ya Allah. Terimalah sumbangan mereka yang menyumbang ya Allah. Terimalah pengorbanan kami semua ya Allah untuk agama ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Maulana Daud fiha subhanakallahumma wa tahiyatu fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.